24.6. Okey, selamat pagi guys. So, pagi ni saya dengan kawan saya, kami akan pergi jumpa kontraktor pagi ni sebab kami ada joint measurement, iaitu ukur tanah soil mix yang dia dah bawa naik ke atas podium. So, untuk projek kali ni saya sambung semula projek yang hari tu di Kepong. So, hari ni kami dah janji dengan kontraktor, nanti kami akan pergi ukur semua yang dia dah buat lah. So termasuk drain cell dia yang dia dah pasang, termasuk tanah-tanah yang dia dah lift kan, dah masuk dalam planter box apa semua tu lah. So kami akan ukur bersama dengan dia, bawa tape. So nanti yang akan buat ni staff dia dengan kami sendirilah, kami akan catat apa semua lah. Nanti kita akan tengok proses-proses dia. So ini untuk kerja-kerja landscape lah. So tiap kali memang kami akan buat macam ni, tapi kali ni saya nak tunjuk dekat korang macam mana proses kami buat semua ni dengan diorang. Sebab mungkin korang tak pernah nampak lagi, tapi proses dia lebih kurang sama lah. Dekat mana-mana projek pun lebih kurang sama. Cuma kali ni saya nak tunjuk kat korang. Okey, selamat pagi guys. So, pagi ni kita nak bersama dengan abang kita ni, Cik Fatullah. So, pagi ni kita on the way ke site, tapi saya nak buat Q&A dengan dia. Soalan mengenai kita nak buat joint measurement di tapak bersama dengan kontraktor. So, saya nak kongsi sedikit pengalaman ataupun tentang profesionalisme sebagai arkitek landscape ni lah abang. Untuk permulaan sekali saya nak tanya abang, apa yang kontraktor kena buat sebelum dia nak buat site inspection ataupun nak buat ukuran site measurement dekat tapak tu? Okey. Pertama sekali ni kontraktor tu telah pun mula kerja. Dan kerjaan tu telah berlalu selama sebulan lah. Okey. Maknanya dalam tempoh selama sebulan, apakah kerja-kerja yang telah siap dan kontraktor itu ingin membuat tuntutan bayaran. Kerana di dalam tender, di dalam kontrak dokumen telah diberitahu bahawa bayaran itu adalah dalam peringkat bulanan, iaitu sebulan, setiap bulanan mereka boleh tuntut. Okey. Okey, itu dah cara dia. Okey. Ada tak apa-apa prosedur yang dia kena buat untuk tuntut tu? Tapi sebab benda ni kena official kan. So dia apa yang langkah-langkah dia kena buat dulu untuk nak buat tuntutan tu. Dia tak boleh nak main terjah je kan, nak masuk kan. So apa yang dia kena buat? Dia kena hantar email ke apa semua? Okey, dia ada progress report. Dalam masa 2 minggu setelah kerja siap, mereka akan submit progress report. Okey. Itu laporan kemajuan tapak. Okey. Setelah 2 minggu berlalu, pihak arkitek landscape telah melihat kemajuan tapak berapa peratus. Dan pada 2 minggu seterusnya, mereka akan menghantar satu lagi laporan tapak dalam tempoh sebulan. Seandainya pihak kontraktor ingin buat tutup bayaran, mereka akan attach dalam laporan tapak itu laporan-laporan kerja yang telah siap dan memberi email ataupun memberi surat kepada arkitek lanskap ingin membuat tuntutan bayaran, iaitu ingin membuat ukuran di tapak untuk mengetahui jumlah kuantiti sebenar yang telah mereka jalankan di tapak. Okey. Selepas dia email tu, apa tindakan kita seterusnya bang? Okey, bila kita dapat email tu, dan juga selalunya mereka email bersama dengan laporan tuntutan claim ataupun dalam bahasa Inggerisnya progress claim lah. Okey. Progress claim. Progress claim tu dia akan alamatkan kepada konsultan landscape architect. Kemudian bila landscape architect mendapat progress claim tersebut, maka dia akan menguruskan satu temujanji di tapak untuk melihat kebenaran progress claim tersebut. Okey. Itu melihat sama ada apa yang diklaim di dalam kemajuan claim tersebut bersama dengan apa yang berada di tapak. Maka pihak arkitek landscape perlu menguruskan pertemuan antara Buat satu arrangement lah. Ya, betul. Okey. Konsultan Tetapkan tarikh apa semualah kan? Ya, betul. Okey. So okey, saya nak tanya, untuk buat tuntutan ni ataupun kita nak buat site measurement ni, siapa yang terlibat dalam mengesahkan dan tengok cek apa semua ni? Siapa yang terlibat? Pertamanya dia terlibat bahagian office dan juga bahagian tapak. Okey, bahagian office ialah bahagian landscape architect. Okey. Pihak pemaju iaitu pihak klien. Dan juga bahagian tapak iaitu kerani di tapak. Okey. Dan juga supervisor di tapak, sama ada dari pihak pemaju dan juga bagi pihak kontraktor. Okey. So
Maincon masuk sekali tak? Ya, Maincon pun akan termasuk sekali. Okay. So maksudnya ada client side representative dia lah, Yes. wakil dia, and then Maincon dengan subcon ni landscape contractor, dengan kita sekali lah consultant. Betul. Okay, so ada 4 pihak. Ya. Okay, untuk korang yang tak tahu, so ini kami kongsikan sedikit lah info ataupun untuk pengetahuan korang lah. Mungkin ada orang yang tak tahu, tapi untuk bagi korang yang dah tahu, kalau korang ada info ataupun pengalaman yang lebih lagi, korang boleh tulis dekat komen kat bawah. Mungkin korang ada pengalaman yang lebih untuk bagi korang yang memang buat profesionalisme untuk bahagian arkitek landscape ni. Kalau korang ada idea, ada tambahan sedikit info kan, korang boleh komen lah dekat bawah. Okey bang, seterusnya selepas kita dah buat perjanjian untuk jumpa di tapak, apa yang kita akan buat dulu? Langkah-langkah pertama dulu. Okey, pada langkah pertama ialah kita akan melihat kadar kesiapan secara fizikal di tapak. Contohnya di dalam laporan kemajuan, mereka mengatakan pihak kontraktor telah mengatakan telah siap bahagian soil mix tanah tani untuk tanaman. So di dalam laporan, dalam tuntutan pembayaran, mereka juga telah memohon untuk menuntut bayaran tanah. Jadi kita akan pergi site untuk melihat tanah tersebut lah, mengukur dan juga melihat spesifikasinya, sama ada yang mengikut kontrak, kuantiti, dan juga perlu diluluskan oleh pihak landscape contractor, landscape consultant dan juga pemaju. Okey. So maksudnya lepas daripada tu kita akan start pergi mengukur lah kan? Ya, betul. Mengukur kat tanah. Okey. Ya. Sekarang memandangkan kami pun dah berjanji dengan kontraktor, nanti saya akan tunjukkan sikit video macam mana kami buat ukuran dekat tapak lah. Tapi sebelum tu kami nak explain lah sedikit kan macam mana dia punya prosedur apa yang kontraktor kena buat sebelum dia nak buat tuntutan lah. So okey bang, selepas kita buat ukuran dekat tapak, apa langkah seterusnya selepas kita buat ukuran dekat tapak? Okey, data-data ukuran tersebut akan diplotkan di dalam kertas di tapak tersebut dan perlu ditandatangani oleh semua pihak lah. Dari semua pihak. Okey. Bersetuju dengan kuantiti yang telah pun dijalankan dengan ukuran yang baru selesai. Jadi ukuran tersebut akan di-compare, akan dilihat, akan di-compare, akan dibandingkan dengan progres klaim yang telah dihantar oleh pihak kontraktor. Sebagai contoh, mereka klaim tanah sebanyak 100 meter cube. Tanah akan diukur dalam unit meter cube. Kemudian tapi dalam laporan bila actual bila kita ukur dekat tapak lain. Lain. Jadi kita akan ikut yang actual. Okey. Kita akan ikut kuantiti yang actual. So kita akan catat semua based on actual dekat atas plan. Betul tak? Betul. So kita akan catat apa semua tu, ukuran dia based on site measurement lah. So okey, selepas tu apa yang kita nak buat lagi? Okey, setelah kita dapatkan kuantiti yang didapat di tapak, setelah kita plotkan dia dan disetujui oleh semua pihak, maka pihak kontraktor perlu memperbaiki tuntutan bayaran tersebut, kena harus serasi dengan di keadaan sebenar di tapak. Barulah pihak konsultan akan memproses tuntutan bayaran tersebut. Okey, seandainya pihak kontraktor tak setuju dengan ukuran yang ada dekat tapak dengan tuntutan dia, andai katalah okey macam ni, mungkin dia setuju masa kita ukur tu, dia dah setuju, dia dah sign apa semua, tapi andai kata yang dia tuntut tu jumlah dia, kuantiti dia lebih banyak daripada yang ada dekat tapak. So macam mana option yang kita bagi dekat dia? Okey, seandainya sebagai contoh, seandainya di dalam tuntutan bayaran pihak kontraktor tuntut sebanyak 150 meter cube tanah, sedangkan di site hanya sebanyak 100 meter cube tanah. Jadi pihak kontraktor harus menambah 50 cube meter tanah yang masih kurang di dalam laporan tuntutan bayaran tersebut lah. Okey, andai katalah planter box tu dah penuh kan, dia dah tak boleh nak isi lagi tanah tu, dekat mana dia nak letak lagi? Oh, memang sebenarnya kalau dah penuh, kita akan ikut keadaan sebenar. Okey. Sebab kuantiti di dalam kontrak tender itu adalah kuantiti yang diukur melalui komputer, so, ataupun tak fix lah. Dia tidak mempunyai kuantiti yang fix, yang setepatnya lah seperti mana yang berlaku di site. Sebab di site keluasan planter box tersebut akan berubah mengikut pada keadaan tapak, situasi dan keadaan yang berlaku di
dia pun kita memang akan tulis dalam tu quantity is a provisional kan? Ya, betul. So quantity dalam BQ memang kita tulis jumlah quantity, contohnya kalau 150 meter cube memang kita tulis 150 meter cube. Tapi dekat atas sekali kita akan ada tulis all quantity are provisional. Bermaksud quantity tu akan berubah mengikut keadaan semasa dekat tapak. So kontraktor tak ada hak untuk fix ambil kuantiti yang sebanyak mana yang ada ditulis dalam kuantiti. So BQ tu sebagai dia punya guideline saja dan dia tak boleh exceed. Betul tak? Dia tidak sepatutnya exceed. Tak sepatutnya exceed, tapi boleh jadi exceed. Boleh jadi exceed. Sebelum tu saya nak tanya, okay, seandainya dia exceed, apa langkah yang kita kena buat? Seandainya maksudnya kuantiti dekat tapak dah lebih daripada kuantiti yang ada dalam BQ tu. Kalau seandainya kuantiti itu berlebihan daripada BQ, pihak landscape contractor harus memberitahu kepada landscape consultant bahawa kuantiti yang terdapat tanah yang diperlukan di dalam BQ dan di site ada tidak mencukupi. Oleh itu pihak konsultan harus memaklumkan kepada pihak pemaju bahawa terdapat kelebihan kuantiti yang mana harganya akan berubah. Yang ini boleh berlaku ralat, iaitu kesilapan dari segi pengiraan tanah dan juga perubahan di site. Dua perkara lah guys. So, seandainya perkara ni berlaku, adakah pihak klien berhak untuk menyalahkan siapa-siapa? Okay, selalunya bila perkara ni berlaku, bila sebab amount atau jumlah harga yang telah dilepaskan, yang telah ditawarkan oleh klien adalah sejumlah X ringgit contohnya. Sekiranya perkara ni berlaku, pihak konsultan harus mengadjust. Maknanya dia harus mengubah suai kuantiti yang berada di BQ tu harus mencukupi di site. Contohnya planter box memerlukan tanah 150 meter cube, tapi di site memerlukan 200 meter cube. Dia pihak konsultan harus merubah kisah tersebut hanya memerlukan 150 meter cube. Okey, bergantung kepada pemaju sama apakah jalan yang harus dipilih. Sama ada dia akan menentukan pada harga yang telah ditawarkan ataupun sudi menambah harga yang telah ditawarkan. Okey bang. So andai kata semua pihak dah setuju dengan kuantiti yang dah diukur tadilah dekat site. So apa lagi langkah-langkah yang kontraktor kena buat? Adakah dia perlu prepare satu as-built ataupun prepare satu dokumen yang perlu diubah apa semua tu? Ya, sebenarnya bila mereka dah ukur, pihak kontraktor ukur, sebaiknya ada as-built sebab dia pengiraan tanah ataupun pengiraan tuntutan bayaran ni dia akan berlanjutan sehinggalah ke akaun akhir ataupun dipanggil final account. Okey. Seandainya nak capai ke tahap pembayaran tu, bila kita dah dapat semua data-data berkenaan keadaan sebenar di tapak, jumlah kuantiti yang berada di tapak, maka kita akan uruskan dari segi akaun dia. Maknanya contohnya tanah sebanyak 100 meter cube telah pun disupply di tapak, digunakan di tapak, maka dengan harga yang ditawarkan kita akan dapat jumlah amount yang harus dibayar. Daripada situ landscape konsultan akan mengeluarkan sijil, iaitu sijil pembayaran dipanggil certificate of payment. Okey. Dengan certificate of payment ni pihak konsultan akan alamatkan kepada recommend kepada pemaju untuk buat pembayaran kepada pihak kontraktor. Okey. So rasanya sampai di situ saja kita punya role kan? Kita betul. punya tugas. So selepas kita issue certificate of payment tu, so itu dah terserah dan bergantung kepada klien. Dia akan bayarlah kepada pihak kontraktor. So itu tugas kita sebagai arkitek landscape cuma sampai dekat situlah. Okey, memandangkan kita pun dah nak sampai tapak. Kita dah berada dekat Bandar Kepong sekarang. So nanti saya akan ambil video kita ukur tanah yang dia dah masuk kan. So hari ni rasanya kita bukan saja ukur tanah tapi kita ukur dengan drain cell sekali. Betul tak? Ya, betul. Okey. So drain cell nanti pun sama juga, kita akan buat ukuran. So nanti saya akan masukkan video-video macam mana kita buat lah dekat tapak. Okay. Okay guys, sekarang kita dah berada di tapak. So sekarang kita baru nak start ukur.
Okay guys, seperti yang korang dapat tengok sekarang, ini adalah kerja-kerja kami dah mengukur di tapak. Kita mengukur keluasan kawasan dulu. So keluasan kawasan ni adalah penting, sangat-sangat penting untuk kita tahu berapa keluasan tanah, berapa keluasan drain cell yang dah dipasang oleh diorang. So ini kita mengikut keadaan di tapak yang sebenar, sebab dalam plan tak semestinya sama ukuran bila di tapak. Okay, so akan ada banyak perbezaan, sama ada banyak ataupun sedikit tu kita akan tahu nanti bila kita dah ukur betul-betul dekat site. Okay, bulas sikit tak? Ya, boleh. Ni pun boleh jadi no drain, ni pun boleh jadi no drain kan? 9.3 no drain. Ni topsoil. Topsoil Dia warna merah. Kalau yang ni kita dah tahulah, tak kisahlah. Ni tahu drain kan. Ini drain cell. 5.2 dengan 4 drain cell. Okay guys, sekarang kita berada di atas tingkat 6, iaitu podium. So sekarang saya berada betul-betul dekat benteng. So sekarang seperti yang korang dapat lihat, kat bawah kita sekitar kawasan ni. So di bawah, view ke arah bawah dari atas ni. So sebelah tu adalah Tesco. Yang sebelah sini semua commercial area, kawasan komersial, kedai-kedai semua. Okay. So untuk pengetahuan korang, sekarang kita berada bersama dengan kontraktor kontraktor landscape subkon, tapi klien dengan mainkon tak dapat hadir. Tapi tak apa, kita buat ukuran dulu. Nanti kita akan dapatkan persetujuan daripada pihak klien dengan pihak mainkon lah. Selepas kita dah buat ukuran semua, so kita akan minta diorang tanda tangan semua untuk diorang buat tuntutan ataupun claim. Bang, ni sengit nanti betulkan balik Ni sengit dah ni. Nanti dia kena betulkan balik. Okey. Masa kita nak buat tutup nanti, kita cantik baru ni. Pasal benda ni atas kita meteorologi dia lah. Yalah. Nanti okey guys, yang ni dah sengit, nanti kontraktor kena betulkan balik lah. Sebelum dia ni, bila dia kena buat elok-elok lah nanti sebelum dia tanam apa semua kan. Kena betulkan balik. Okay guys, untuk pengetahuan korang, mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa kita orang tak ukur cucuk kat dalam untuk nak tahu tanah dia berapa kedalaman dia. Okay, sebelum dia orang masukkan tanah ni dulu, kami dah pernah buat joint measurement juga, di mana kami ambil ukuran berapa kedalaman dia semasa dia belum lagi masukkan tanah ni. Sebenarnya kedalaman ni semua dah fix sebab benda ni dah dia konkret. So tak boleh lari lah berapa saiz dia apa semua. So kedalaman ni ada yang 1 meter, ada juga yang macam planter box dekat sana tadi, dia ada yang turun dalam 500 and then dia mendata balik and then dia turun lagi 500. So total tetap juga 1 meter. Okay, ni keseluruhan dia memang 1 meter lah maksimum untuk kedalaman tanah ni. So kami just ukur saiz daripada luaran saja, bukan kedalaman. Kedalaman sebab kita dah ada rekod sebelum ni. So saya akan masukkan nanti, macam saya cakap, saya akan masukkan gambar untuk tunjuk dekat korang lah sebelum diorang masukkan tanah. Okay guys, untuk pengetahuan korang juga, ini adalah drain cell yang kita buat untuk jadikan sebagai drain sump. Drain sump ni, okay, ketinggian dia 1 meter. Okay, 1 meter. Dan kita akan wrap dengan geotextile ni. Ini adalah geotextile. Okay,
Ni adalah drain cell. So sebelum dia dipasang, macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Okay. So selepas dipasang nanti, kita akan masukkan ke dalam planter ni. So dia akan jadi macam ni lah. Okay. Tapi ni ada sengit sikit. Nanti dia akan betulkan balik. Macam ni tadi, kita dah komen semua tadi. Dia akan betulkan balik bagi segi 4. Okay guys, kita dah selesai untuk ukuran semua dekat tapak tadi. So sekarang kita turun ke bawah lah. Kita rasanya dah selesai juga tugas kita, dan sekarang pun dah tengah hari. So diorang dah patut berehat. So kita bagi diorang rehat lah. So kita pun dah settle semua. Okay. Okay guys, kita dah selesai buat site measurement tadi. So sekarang kita akan balik ke office lah. So tadi semua dah deal juga. Kita dah jumpa operator, tapi malangnya tak ada main con. Tak ada daripada main con kan. Main con dengan klien tak ada. Tapi tak apa, itu tadi kita buat measurement tu. Nanti kontraktor akan come out dengan dia punya measurement yang baru. So dia akan submit claim dia lagi sekali dengan semua attachment, supporting document lah, termasuk measurement apa semua tu lah. So dia akan submit dekat kita dalam satu report dia. Semua siap dengan gambar, dengan ukuran semualah. So kita akan evaluate balik lah semua tu, and then baru kita recommend dekat client untuk dia approve. Betul bang?